Adakah berita palsu nyawa mereka? Kementerian Komunikasi Digital KKD akan bekerjasama dengan penyedia-penyedia platform media sosial di negara ini. Tujuannya bagi mengekang penularan berita palsu menjelang pilihan raya negeri PRN beberapa bulan akan datang. Menteri Komunikasi dan Digital Ahmad Fahmi Fazil berharap hubungan kerja yang baik antara kementerian dengan penyedia-penyedia media sosial itu dapat membantu menyekat penyebaran info atau maklumat palsu yang sering dimainkan oleh pihak berkepentingan. Saya lihat hubungan kerjasama yang baik di antara pihak kementerian dan agensi-agensi termasuk penyedia-penyedia perkhidmatan media sosial seperti Meta, Facebook dan TikTok katanya. Menurut beliau, jalinan kerjasama yang lebih erat itu bukan hanya untuk pilihan raya negeri sahaja, tetapi akan diteruskan di masa-masa depan. Bagi saya sangat penting pihak kerajaan mempunyai ruang daripada segi dasar untuk menyatakan bahawa berita palsu dan maklumat yang tidak benar perlu dikekang dengan segera. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Ulang tahun ke-10 Klik dengan bijak Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC pagi tadi. Menurut beliau, terdapat ahli jawatan kuasa dalam kementerian. Namun ada kalanya berita palsu itu sangat mirip seperti berita sebenar dengan wajah menteri misalnya, tetapi kandungannya langsung tiada kaitan dengan pihak yang diberitakan. Beliau juga berhasrat agar pihak penyedia perkhidmatan media sosial menambah baik perkhidmatan termasuk isu berkaitan algoritma, Artificial Intelligence atau teknologi kecerdasan buatan dan Community Guidelines atau garis panduan komuniti. Fahmi mengalu-alukan kerjasama dengan pihak yang berkaitan. Ini kerana terlalu banyak aduan yang telah diterima mengenai isu berita palsu selain aktiviti penipuan atas talian atau lebih dikenali sebagai scam. Berita palsu mempunyai matlamat yang jelas. Ia untuk memfitnah mangsa bagi mencederakannya secara psikologi. Pembaca yang terpengaruh dengan berita palsu tersebut akan menularkannya kepada lebih ramai audien atau pembaca sehingga mangsa akan mendapat kesusahan. Dalam Islam, berita palsu adalah fitnah dan ia dosa besar. Antara pemimpin yang kerap menjadi mangsa berita palsu atau fitnah ialah Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Anehnya, pihak yang sering menabur fitnah itu ialah parti yang menggunakan slogan bersih dan stabil atau singkatannya BEST. Akibatnya pada 15 Disember tahun lalu, beliau mengheret parti tersebut ke mahkamah kerana hantaran berita palsu di laman Facebook rasmi parti berkenaan. Mujahid memfailkan sama fitnah terhadap PAS berhubung dakwaan bahawa bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama itu menyokong golongan LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transgender. Peguam Mujahid Nur Azmi Zakaria memfailkan writ saman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Tindakan sivil itu berkaitan satu hantaran Facebook pada 16 Oktober tahun lalu yang merujuk ketika beliau menjadi menteri yang menjaga hal ehwal agama ketika pentadbiran PH sebelum ini. Menurut laporan media, Mujahid menamakan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan selaku Setiausaha Agung PAS sebagai defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, beliau mendakwa Taqiyuddin atau PAS dengan niat jahat membuat naik hantaran untuk menjejaskan maruahnya. Mujahid mendakwa hantaran itu memfitnahnya kerana tidak pernah menyuarakan sebarang sokongan berkaitan golongan LGBT. Selain itu, beliau memohon supaya mahkamah mengarahkan Taqiyuddin atau PAS membuat permohonan maaf secara terbuka yang disiarkan dalam akhbar harian Bahasa Malaysia serta laman Facebook parti tersebut dalam tempoh 14 hari selepas mahkamah membuat keputusan. Bekas ahli Parlimen Parit Buntar itu juga menuntut ganti rugi am, teladan dan teruk kos kadar faedah tahunan 5% daripada pampasan bermula tarikh keputusan sehingga bayaran penuh dibuat serta relief lain yang dirasakan wajar oleh pihak mahkamah. Oleh kerana hantaran tersebut dibuat berdekatan dengan pilihan raya umum ke-15, ia dipercayai bertujuan untuk membunuh karakter Mujahid sebagai seorang agamawan. Tidak hairan apabila akhirnya Mujahid tewas di Parit Buntar di tangan seorang pemimpin PAS yang tidak pernah menang sebelum ini. Walaupun penyokong prinsip rahmatan lil alamin, Jom Channel berharap pada kali ini Mujahid jangan begitu mudah memberi maaf. Kebebasan bersuara tidak menghalalkan fitnah. PAS berkata undang-undang Islam iaitu hudud nyawa mereka. Setelah membentuk kerajaan menerusi tebuk atap pada 1 Mac 2020 hingga berakhir pada 18 November 2022, undang-undang hudud entah ke mana, yang tinggal cuma tomahan dan fitnah demi menyambung nyawa mereka untuk menguasai Putrajaya. Walaupun sering kalah di mahkamah, mereka tidak pernah insaf. Percayalah, rakyat tahu kerana rakyat sentiasa memerhati.